Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas Quran kita malam ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم يسر لنا في حفظ القرآن. اللهم اشرح صدورنا في حفظ القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnia kasih sayangnya malam ni dapat sama-sama kita dipertemukan lagi. Kabari kabine waras ya. Alhamdulillah waras. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada minggu yang sudah 2 minggu yang lalu kita telah pun masuk suratul Masad. Kalau ingat lagi kita cerita berkaitan dengan Abu Lahab dan juga isteri Abu Lahab yang telah pun menyiksa ataupun menghalang perjuangan baginda, yang akhirnya Allah Ta'ala rakam ke dalam Quran kekejaman mereka. Ya, Allah Ta'ala laknat Abu Lahab beserta dengan isterinya dalam Quran. Ya, betapa Allah Ta'ala murka dengan mereka ni, umat manusia, iaitu umat Nabi Muhammad. Baca suratul Masad, setiap kali baca suratul Masad, setiap kali itu kita melaknat Abu Lahab dan juga isterinya. Dan selepas daripada itu kita masuk pula hari ini surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Kita berkenalan dahulu dengan surah An-Nasr, iaitu membawa maksud pertolongan. An-Nasr, kalau ada nama Nasaruddin, pertolongan pada agama. Kalau ada Nasaruddin, An-Nasr, nama cantik tu, nama bagus. Ada yang nama Nasaruddin di sini? Ya, insya-Allah. Baik, surah An-Nasr merupakan surah yang ke-110 daripada 114 surah. Surah An-Nasr terdiri daripada 3 ayat dan ianya merupakan surah Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan di Madinah selepas berlakunya hijrah baginda daripada Mekah ke Madinah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah yang sangat menarik apabila datang ataupun turunnya surah An-Nasr. Kalau kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berduyun-duyun masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah keampunan kepadanya, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah An-Nasr ni turun selepas sebelum berlakunya Fathul Mekah. Sebelum Nabi menawan Mekah, kota Mekah ni,
penawanan baginda ni, surah ni dah turun dulu dah. Allah dah bagi alamat ataupun petanda awal bahawa Islam ni akan tawan Mekah pada waktu tu. Kemudian apabila Nabi dapat wahyu surah An-Nas ni, Nabi sampaikanlah kepada para sahabat. Para sahabat gembira yang tidak teramat. Sebabnya para sahabat dah lama rindukan Mekah, ya. Mereka dihalau keluar daripada Mekah. Baginda juga para sahabat berhijrah ke Madinah, dan mereka nak kembali ke Mekah, nak tawan Mekah. Kemudian Allah turunkan surah ni. Tetapi apabila mereka dah dapat, ya, surah An-Nas ni, waktu mereka pada tahun tersebut, baginda dan juga para sahabat lebih kurang 1000 orang datang rombongan ni nak pergi buat umrah. Waktu tu nak pergi buat umrah dengan para sahabat. Tiba-tiba, ya, mereka ni disekat oleh kaum kafir Quraisy, ya, di Mekah. Mereka disekat dan menyebabkan mereka ini tak dapat buat umrah waktu tu, ya. Dan waktu mereka disekat ni nak pergi buat umrah, ya, waktu tu mereka pelik. Sebab apa? Mekah ni satu negara, ya, negara yang sangat aman, yang mana tidak boleh siapa-siapa sekat orang nak masuk Mekah waktu tu. Tapi kaum Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, mereka bersepakat mengatakan orang Islam tak boleh masuk Mekah waktu tu, ya, menyebabkan baginda juga para sahabat ni sedih dan juga tergugat iman mereka ni. Sedangkan Allah Ta'ala dah sebut tadi yang mana Islam akan dibuka oleh baginda dan orang masuk Islam berduyun-duyun. Ini ujian pertama baginda juga para sahabat. Allah uji iman mereka. Kemudian baginda hantar Osman bin Affan, ya, Osman bin Affan, orang yang hebat di kalangan para sahabat, ya, menantu Nabi. Baginda hantar pergi ke Mekah untuk berunding. Kemudian tiba-tiba mereka dapat makluman bahawa Osman ni, ada dua riwayat mengatakan Osman ditahan, yang kedua mengatakan Osman dibunuh. Menyebabkan Nabi dengan para sahabat, ya, tergugat iman mereka. Mereka rasa geram, rasa marah sangat-sangat, dan menyebabkan berlakunya satu bai'ah. Bai'ah ni apa? Bai'ah ni perjanjian taat setia di antara baginda dan juga para sahabat. Waktu itu, ya, mereka berpakaian ihram dan mereka hanya membawa senjata pendek je. Mereka tak bawa memanah dan sebagainya, sebab mereka nak pergi buat umrah, ya. Nabi buat perjanjian bai'ah dengan para sahabat untuk menuntut supaya peperangan berlaku, ya, disebabkan mereka dapat berita bahawa Osman ni dibunuh kat sana dekat Mekah, ya. Kemudian baginda Nabi SAW dan juga para sahabat pergi ke sana. Kemudian perjalanan mereka, sebelum sampai ke Mekah, mereka bertemu dengan wakil kafir Quraisy, ya, kafir musyrikin Mekah waktu itu. Mereka berunding, mereka nak buat perjanjian damai. Mereka takut, walaupun mereka tahu Nabi dengan para sahabat ni datang cuma bawa senjata kecil je waktu tu, tapi mereka takut dengan baginda dengan para sahabat ni. Jadi mereka nak buat rundingan dengan baginda. Jadi baginda hantar Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, hantar Sayyidina Ali untuk berunding dengan wakil kafir musyrikin Mekah waktu tu. Apa mereka runding, ya? Dalam surat tu Sayyidina Ali mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wakil daripada orang musyrikin ni, dia kata, aku tak nak Bismillah tu ada dalam surat perjanjian. Betapa kurang ajar ni mereka ni. Dia kata tulis Bismikallahumma. Letak, tak nak tulis Bismillah, letak Bismikallahumma. Tak, dengan nama Tuhan kamu, bukan Tuhan aku, Tuhan kamu, kata, ya. Kemudian lepas tulis surat perjanjian tu, ya, kemudian letak di situ Rasulullah, Rasulullah lah. Kemudian orang kafir musyrikin tu mengatakan apa pula? Dia kata itu Rasul kamu, kami tak ada Rasul. Mereka kata begitu pula, ya. Jadi tukar Rasul ni, letak Muhammad je. Sayyidina Ali tak nak.
Kemudian dia baginda dengar, baginda datang. Mana Sayyidina Ali kamu tulis Rasulullah tu, baginda padam tulis Muhammad bin Abdullah je. Dua perkara. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat yang diletakkan oleh kafir Quraisy, kafir musyrikin Makkah ni, mereka kata tahun ni orang Islam tak boleh pergi umrah. Allahu Akbar. 3 benda mereka buat dekat orang Islam waktu tu. Dan ini satu ujian yang berat dekat baginda dan para sahabat, yang mana Allah Ta'ala dah turunkan ayat Quran bahawa orang Islam akan tawan Mekah. Tapi pada waktu tu dah bismillah, tak boleh letak. Rasulullah ditukar jadi Muhammad. Dan juga tahun tu tak boleh pergi umrah. Dan yang keempat, yang keempat, orang Mekah yang murtad, orang Mekah yang murtad, mereka tetap akan tinggal di Mekah. Kemudian orang-orang Madinah yang pergi kat Mekah kena patah balik waktu tu. Itu syarat-syaratnya. Kemudian perjanjian tersebut telah pun dipersetujui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi para sahabat semua berduka. Para sahabat tak puas hati dengan keputusan yang berlaku. Kemudian Umar Al-Khattab, kita kenal satu sosok tubuh yang sangat bengis, yang sangat, orang kata apa, waktu dia sebelum Islam pun sangat, orang panggil garam. Waktu tu dia tak setuju dengan baginda. Dia tanya dekat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah keputusan yang baginda buat ni benar? Ya, benar, dia kan Rasulullah. Kemudian bila sudah berlaku begitu, maka turun ayat Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. Waktu tu bila mereka tak dapat pergi umrah, Allah Taala turunkan ayat Quran, sekiranya kamu nak pergi Mekah atau umrah, kamu ditahan, maka kamu perlu melaksanakan dam. Sebab itulah sekarang kat Mekah ada dam. Kalau kita buat satu-satu perkara yang menyebabkan kita kena dam, kena denda, iaitu mereka perlu menyembelih binatang korban. Menyembelih binatang waktu tu, bukan korban, menyembelih binatang. Kemudian Nabi menyuruh para sahabat menyembelih binatang dan juga bercukur. Waktu tu tak ada siapa nak buat. Baginda masuk dalam kemah. Waktu tu ada isterinya Ummu Salamah. Ummu Salamah seorang isteri yang sangat hebat. Ia memainkan peranan penting. Dia kata, wahai Rasulullah, kau buat dulu, InsyaAllah nanti para sahabat lain akan buat, akan ikut. Hebatnya seorang isteri yang mana menjadi tulang belakang kepada kehebatan seorang suami. Kalau kita lihat hari ini, apa nama tuan-tuan yang datang hari ini, mungkin hebatnya tuan-tuan hari ini sebab ada isteri kat belakang. Isteri yang support kita hari ini. Ustaz, kalau tak ada isteri lagi macam mana Ustaz? Itu lain cerita. Mungkin ada ibu, apa dia? Lagi hebat. Masya-Allah. InsyaAllah. Mungkin belakangnya ada Allah. Allah sentiasa ada dengannya. Dan juga ada keluarga yang sentiasa support. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang dah kat mana tadi? Cerita pasal baginda Nabi. Baginda keluar, baginda sembelih binatang dan juga baginda bercukur waktu tu. Dan akhirnya para sahabat semua ikut. Dah selesai waktu tu. Kemudian berlakulah perjanjian tersebut, yang mana baginda dengan para sahabat balik macam tu je, tak boleh pergi umrah. Kemudian berlakulah tempoh perjanjian tersebut. Waktu perjanjian, dari orang Mekah dan juga orang Madinah, waktu tu tak boleh perang. Waktu tu sangat aman. Sebabnya kalau berlaku peperangan, maka perjanjian tersebut akan terputus. Dan perjanjian tersebut juga ada menyebut bahawa orang-orang kafir ataupun puak-puak kabilah lain boleh bekerjasama dengan baginda, ataupun boleh bekerjasama dengan orang kafir musyrikin Mekah waktu tu. Kemudian waktu perjanjian berlangsung, orang-orang waktu tu ramai masuk Islam. Sebab apa? Sebab tak ada berlakunya penyiksaan. Waktu tu sangat aman. Sebenarnya perjanjian Hudaibiyah ni yang berlaku antara baginda ni diwakilkan Sayyidina Ali tadi,
dengan kaum kafir musyrikin ni adalah satu ruang ataupun satu cara pembukaan kota Mekah nanti. Ya, penjajah Hudaybiyah ni satu peluang untuk orang Islam makin berkembang. Makin berkembang Islam ni, ramai yang masuk Islam. Tiba-tiba satu ketika satu ketika kaum ataupun puak kabilah Abu Bakar, kabilah Allahumma salli ala Muhammad, saya lupa namanya, Bakar lah, kabilah Bakar, dia punya ujungnya lah, depan ni saya lupa. Puak kabilah ni satu ketika dia pergi serang kabilah Khuza'ah, yang mana kabilah Khuza'ah ni adalah kabilah yang rapat dengan keturunan Nabi waktu tu, menyebabkan perjanjian Hudaybiyah tersebut telah pun terlerai, dan menyebabkan baginda telah pun bersiap sedia dengan para sahabat. Waktu tu baginda menyiapkan para sahabat dengan ketenteraan 10,000 orang. Baginda nak balas dendam, ya, disebabkan mereka telah pun mencabuli, ya, perjanjian tersebut. Kemudian apabila mereka dah bersiap sedia nak pergi serang Mekah, ya, berita tu sampai dekat orang-orang Mekah. Mereka ketakutan. Mereka hantar Abu Sufyan bin Harb. Ya, Abu Sufyan waktu itu belum Islam lagi. Dia hantar Abu Sufyan bin Harb untuk jadi perunding. Waktu tu dia jumpa dengan Abu Bakar, dia jumpa dengan Umar Al-Khattab, kemudian dia jumpa dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah ni anak dia yang kahwin dengan baginda. Ya, mereka semua tak layan. Ya, menyebabkan dia balik dalam keadaan sangat kecewa. Kemudian baginda pun sampai. Ya, baginda sampai ke Mekah untuk berperang. Ya, dengan ketenteraan baginda. Akhirnya, ya, Abu Sufyan bin Harb telah pun surrender. Angkat tangan, tak nak berperang, takut, ya, dengan baginda Nabi SAW. Dan pada tahun tersebut maka berlakulah Fathul Makkah. Ya, ayat yang Allah Ta'ala sebutkan yang kita akan baca hari ini, ayat itu telah menjadi kenyataan. Dan para sahabat yang beriman dengan baginda telah pun sangat seronok, kerana waktu tu bila pembukaan kota Makkah, orang-orang berduyun-duyun masuk ke dalam Islam secara beramai-ramai. Allahu Akbar. Dan berlakunya, ya, satu kerajaan Islam pertama di dunia, iaitu kerajaan di Madinah, kerajaan baginda Nabi SAW. Nanti ada piagam Madinah dan sebagainya. Subhanallah. Ya, betapa Islam ni sonok kalau kita belajar satu persatu. Jadi kat sini pengajaran yang kita nak ambil berkaitan dengan, ya, ujian Allah. Kadang-kadang, ya, kemenangan tu ada kat depan kita dah, tapi Allah Ta'ala tangguhkan sementara supaya nak tengok ujian ke hamba-hambanya ni sabar tak. Dan Allah Ta'ala dah simpan dah kejayaan tu nanti kat depan. Ya, kejayaan tu akan datang, kalau tidak di dunia, nanti dekat akhirat. Ya, Masya Allah. Jadi itulah serba sedikit, ya, ulasan ataupun cerita di sebalik surah An-Nas yang akan kita baca sebentar lagi, insya-Allah. Jom sama-sama kita buka Quran pada muka surat 603. 603 kita sama-sama baca dan kita hurai hukum tajuk ada pada ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Baik, ayat pertama, kat sini sering berlaku kesilapan. Yang pertama kita lihat sama-sama pada kalimah zal. Idza,
segelintir daripada kita ataupun ramai di kalangan kita selalu lupa ataupun tak perasan ataupun memang tak tahu pun. Sebabnya kadang-kadang kita hafal satu-satu surah ni, kita suka dengar imam-imam tu baca, kita hafal. Sebenarnya kita nak baca ataupun hafal satu-satu ayat Quran, surah dalam Quran ni, kita perlu tengok dulu kedudukan ayat tu kat mana, macam mana bentuk ayat tu, apa kalimah dia, apa huruf yang ada kat situ. Maka di sini kalau kita tengok pada kelas-kelas yang lepas, saya amat menitik beratkan berkaitan dengan huruf. Ya, tinggi huruf zal. Macam mana huruf zal nak sebut? Za. Cuba. Za. Iza. Iza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Kemudian jaa. Cuba. Okey, baik. Iza tadi alif tidak berbaris, mak asli panjang 2 harakat. Kemudian jaa kat sini mad wajib muttasil. Ya, apa nama, huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimah panjang 4 atau 5 harakat. Yang mana huruf ja kat sini perlu dibaca dengan jelas. Ada di kalangan kita juga dia baca ja macam mana? Iza ja, bukan ja. Iza ja. Cuba tengok, perhatikan contoh saya baca, mana salah mana betul. Tengok contoh pertama, Iza ja. Contoh kedua, Iza ja. Satu ke dua yang betul? Dua. Yang pertama kenapa salah? Sebutannya nak sebut ja jadi ja, jadi je. Iza ja. Kurang sempurna. Sebab tu huruf-huruf Quran ni kita kena main ngaji satu-satu. Baik, kemudian lepas jumpa dengan apa nama, wajib muttasil, Nasrullah. Cuba. Nasrullah. Kat sini jumpa dengan huruf sad. Ya, yang mana huruf sad, waktu saya belajar dulu, huruf sad muncung mulut, so kecil-kecil dulu kan, so salah. Huruf sad dia tak boleh muncung mulut. As. Cuba sebut. As. Is. Us. Baris depan sahaja yang muncung. Kalau baris atas atau baris bawah tak boleh muncung mulut. As. Cuba tengok sebutan saya. Kalau rasa macam susah, tengok sebutan saya. As. Is. Mungkin sebelum ni kita baca as. Sebutannya as. Dia tak muncung mulut. Ya, Ustaz, kalau muncung mulut juga Ustaz, boleh, cuma kurang sempurna. Kita nak mengaji ni, apa nama, biar ada kesempurnaan. Maka di sini Nasrullah. Cuba. Nasrullah. Sebutan sad mesti tebal, jangan nipis. Ada satu lagi cara orang yang salah baca, dia nipiskan. Nasrullah. Salah juga. Tebalkan dia. Iza jaa nasrullah. Cuba. Iza jaa nasrullah. Bagus. Kemudian rullah di sini jumpa dengan lafzul jalalah. Ya, nama hukum tajuknya lafzul jalalah, khusus hanya kepada kalimah Allah. Yang mana kat sini kalimah Allah kita baca dengan tebal. Rullah. Cuba. Rullah. Dibaca tebal dan panjang 2 harakat. Nasrullahi. Nasrullahi.
wal fath. Kat sini pun ramai yang salah. Selalu ya, banyak tempat lah yang saya dengar dia selalu baca wal fath. Stop macam tu ya. Betul tak? Selalunya saya dengar macam tu lah ya. Nasrullahi wal fath. Stop macam tu, salah. Kalau baca macam tu, seolah-olah kita tinggalkan huruf ha tu. Maknanya kalimah tersebut hanya ada alif lam fa dengan ta sahaja, ha tu tak ada. Maka kalau kita baca macam tu boleh jadi dosa besar. Kenapa Ustaz? Sebabnya kita ubah kalimah tersebut ikut suka kita. Jangan main-main ya. Kalau kita baca sebab tu kita main mengaji. Jadi macam mana cara kita nak baca sebenarnya? Kita kena bawa sifat huruf ha tu ada kat ujung. Wal fath. Kita tahu huruf ha ni berangin ya. Maka ketika diwakaf, ketika berhentikan bacaan, sifat dia kena bawa sekali. Barulah kita meraihkan huruf ha yang ada ya. Wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dia kalau first time buat ataupun jarang-jarang buat, susah sikit, betul lepas ni kena cuba training selalu. Sebabnya surah ni antara surah yang kita selalu baca dalam solat, betul so kita perbaiki. Kalau yang dah silap dulu-dulu tu, kalau tak belajar Allah maafkan, tapi hari ni dah belajar, kena betulkan. Ustaz, kalau macam tu baik tak datang ngaji, biar sentiasa salah. Ada satu tempat tu saya pergi, dia cakap macam tu dia cakap kalau macam tu selamanya berdosa lah. Sebabnya sentiasa salah. Sebabnya waktu sekarang tak ada alasan untuk tak mengaji kalau tak datang ngaji dekat surau atau masjid, online pun ada. Tak ada alasan untuk kita tak mengaji. Baik, dekat wal tadi alif lam qamariyah. Alif lam di atas lam tersebut ada tanda sukun. Wal fath, baca dengan jelas. Wal fath. Cantik. Kita ulang sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagus. Kita pindah ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sampai tak hafal? Tak sampai Okey, baik. Kalau tak sampai, macam mana Ustaz? Kita boleh berhenti dekat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Stop kat dinillah. Atau ambil balik yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey, saya baca sekali lagi dengan cara kita stopkan dulu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Cuba. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
sama-sama kesilapan yang saya dengar dan selalu kita buat kesilapan. Pertamanya dekat wara'a. Wara'aita. Cuba. Wara'aita. Kat sini ada yang baca dengan menjadikan hamzah jadi ain. Wara'aitan. Dia Arab sangat pula. Nampak macam betul, salah ya. Itu hamzah kat situ Wara'aitan nasa. Cuba. Wara'aitan nasa. Kat sini wara'aita jumpa dengan ya. Ya tu adalah huruf lin ya. Huruf lin adalah huruf yang perlu kita lembutkan ataupun lunakkan sebutan dia. Sebab tu kalau tuan-puan perasan tadi pada ya tu saya lembutkan wara'aita. Wara'aita. Cuba. Wara'aita. Dia ada beza ya, mad lin dengan huruf lin. Kalau mad lin tu berlaku kat ujung ayat ataupun kerana diwakafkan. Kalau huruf lin ianya adalah dua huruf, waw atau ya yang bertanda sukun. Tu huruf lin. Wara'aitan nasa. Wara'aitan nasa. Baik, kat sini pula tan nasa. Di sini kita bertemu dengan dua hukum. Yang pertama alif lam syamsiah. Alif lam yang tidak berbaris bertemu di hadapannya huruf berbaris sabdu, maka perlu tekankan sebutan. Kemudian hukum kedua adalah wajibul gunnah. Wajib dengung dengan kadar 2 harakat. Maksudnya kat sini kita perlu tekankan sebutan dan dengungkan dengan kadar 2 harakat. Wara'aitan, tu tekan 2 harakat. Kalau kita baca wara'aitan nas, salah ya, tak cantik sebab kita tinggalkan hak hukum yang ada pada tempat tersebut. Maka tekan ya, wara'aitan nas. Cuba. Wara'aitan nas. Bagus. Kemudian jumpa dengan apa nama ni, mad asli, alif tidak berbaris. Nasa yadkhuluna. Kemudian kita jumpa dengan qalqalah surah. Yang mana qalqalah surah ni sebutannya seakan-akan tambah huruf i. Yad. Cuba. Yad. Yadkhuluna. Saya masih dengar lagi ada yang baca yad. Yad salah. Itu tambah i dengan k. Ini tambah i saja. Yad. Yadkhulu. Yadkhuluna fi. Dia tak terputus ya, sebutan dia sambung terus. Yadkhuluna fi. Okey, cantik. Kat sini qalqalah surah. Kemudian kita jumpa dengan huruf kha. Ya, kat sini juga ya, ada segelintir kita yang tukar huruf kha dengan ha. Yadkhulu jadi macam tu. Ya, sepatutnya kha kita sebutannya tu seakan-akan kita buang kahak. Macam mana buang kahak? Yadkhuluna. Cuba. Yadkhuluna. Oh, cantik. Kemudian lu, waw tidak berbaris, mad asli. Nafi, ya tidak berbaris, mad asli juga. Di, ya tidak berbaris, mad asli. Nillahi. Cuba. Kat sini pula jumpa dengan apa? Dengan lafzul jalalah yang mana dibaca dengan nipis. Nillahi.
Billah. Cuba. Kenapa baca dengan nipis? Sebabnya sebelum kalimah Allah jumpa dengan baris bawah. Kalau kita tengok tadi ke atas, Nasrullah tebal, sebabnya sebelumnya baris depan. Kat bawah ni pula Nillah, sebabnya baris bawah. Tapi ada juga yang masih terkeliru. Ya, ada juga pelajar saya yang bila ngaji dia terkeliru. Ni nak baca Nillah ke Nillah? Dia baca Dinillah. Bukan Nillah. Kalau lepas ni tuan-puan baca kadang-kadang terkeliru. Tengok sebelum kalimah Allah tu baris apa. Kalau baris bawah confirm nipis. Dinillahi. Cuba. Dinillahi afwaja. Kemudian kalimah fa ketika sukun. Kat sini tadi saya perhatikan ramai yang terlantun. Bukan salah. Afwaja. Cuba. Tahan daripada terlantun. Afwaja. Bagus. Wa jumpa mat asli, ada tidak berbaris. Ja di hujung jumpa dengan mat iwad, yang mana mat iwad ini hanya berlaku kepada tanwin baris 2 di atas sahaja. Kalau kat hujung ayat tu ada tanwin baris depan atau tanwin baris bawah, dia tak jadi. Dia hanya berlaku kepada tanwin baris atas sahaja. Baik, kita ulang balik ayat kedua dengan bacaan tajwid dan juga makhraj serta pembetulan bacaan yang telah pun kita tengok sama-sama. Wa ra'ai, kat sini lembut ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Kalau ada yang bawa kertas ataupun bawa pensel, bulatkan dekat kolah-kolah tu. Sebab masih lagi yang ramai tersilap. Ya ada. Salah. Ya dekhulun. Ya de. Ya de. Kalau boleh tulis DE kat situ. De. Ya. Ya dekhulun. Cuba. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bagus. Ayat terakhir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baik, ayat ketiga kat mana pula kesilapan? Kat sini paling kritikal kalau kita salah baca. Pertama, huruf ha. Berapa kali jumpa ha dekat ayat ketiga? 2 kali ya. Iaitu ha tersebut rapat-rapat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Cuba. Fasabbih bihamdi rabbika. Bagus. Yang mana kat sini roha tu pastikan sebutannya tu ada angin setiap sebutan. Fasabbih. Yang mana kat sini ada juga yang salah baca. Dia baca jadi ha bulat. Fasabbih bihamdi rabb. Macam tu. Salah Fasabbih bihamdi rabb. Kalau kita pernah baca macam tu, hari ni betulkan. Yang mana ha nipis. Kalau kita tebalkan ha
Seakan-akan kita dah ubah huruf. Jadi fasabbih jadi ha. Maka telah ubah maksud ayat berdosa besar. Ya. Ustaz, kalau macam tu baik tak yang mengaji Ustaz? Ya, kalau tak mengaji nak dapat pahala dari mana? Antara tips paling mudah nak dapat pahala baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Cuba kira tu. Saya tak silap saya ada 18 perkataan. Dah dapat 18 pahala. Baru bismillah. Tak mengaji lagi. Maknanya baca Quran ni satu gedung pahala kalau kita mengaji. Betul ya 18? Ke 19? 19. Dapat 19 ya. Baca bismillah saja banyak dah pahala. Tapi ya ada di kalangan kita yang tak nak mengaji terus. Bila tahu salah baca. Itu salah lah Ustaz. Baik, kita ulang balik tempat kita silap. Fasabbih bihamdi rabbik. Cuba. Fasabbih bihamdi rabbik. Kemudian rabbika wastaghfir. Rabbika wastaghfir. Kat sini pun ramai lantun huruf ghain. Huruf ghain tak masuk dalam huruf qalqalah. Ingat lagi tak formula huruf qalqalah apa? Baju apa? Bukan baju kotor. Baju dah kotor. Baju kotor tu betul, dah tinggal. Baju dah kotor. Bajim dan qafta. Baju dah kotor. 5. Kalau baju kotor tinggal dal. Terticik Baik, jadi kat sini bajim dal qafta tu, baju dah kotor tu ada tak huruf ghain? Tak ada, tapi kita selalu lantun. Salah kat sini sepatutnya kita gantungkan sebutannya wastaghfir. Cuba. Wastaghfir. Kemudian dekat ujung fir tu dibaca dengan tebal. Sebabnya dekat ujung tu ada huruf ha. Kalau kita baca wastaghfir, seakan-akan kita hilangkan huruf ha tu, ha bulat tu. Kita kena tebalkan wastaghfir. Cuba. Fir. Jadi ha tu sifat huruf ha tu ada. Kalau tadi ayat pertama kan wal fath ada ha ngin. Kalau ujung wastaghfir. Cuba. Wastaghfir. Cantik. Baik, kita ulang balik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bagus. Innahu kana tawwaba. Bagus. Innahu sini jumpa dengan wajib gunah lagi. Nun sabdu bertemu sebelumnya huruf berbaris. Maka perlu tekankan sebutan innahu. Coba. Innahu. Kemudian hu jumpa dengan mad silah qasirah, ya. Mad silah qasirah ni apa Ustaz? Ya. Ha dhamir bertemu dengan selain daripada huruf hamzah, maka dibaca dengan 2 harakat. Innahu. Hu tu adalah kata ganti nama, ya. Ha dhamir bahasa Arab, bahasa Melayu panggil kata ganti nama diri. Kalau dalam bahasa Melayu ya, innahu. Innahu, dan mohonlah keampunan kepadanya. Kepadanya tu nya adalah kembali kepada Allah. Kemudian kana, ka jumpa dengan alif tidak berbaris mad asli. Kana tawwaba, wa jumpa dengan alif
tidak berbaris, mat asli juga. Kemudian ujung ni mat iwad juga, ya. Ustaz, kenapa mat iwad? Kan ada mim kat situ, Ustaz. Ya, asalnya mim tu tak ada. Bila ada iklab baru jadi mim. Tapi iklabkan nun mati atau tanwin berjumpa dengan ba. Tawwaba. Lepas ba tu tak ada huruf dah. Kenapa tiba-tiba ada mim? Sebabnya dia sambung dengan ayat ataupun surah seterusnya. Suratul Masad. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Nafas panjang tengah demam. Kalau nak sambung ayat, pastikan dapat sampai ayat pertama. Kalau kita sambung ayat, kita dapat bismillah aja, tak kira berdosa lah. Seakan-akan bismillah tu jadi ayat terakhir pula surah tersebut, ya. Kalau memadai berhenti sampai ayat ketiga itulah. Tawwaba. Cuba. Tawwaba. Bagus. Baik, selesai. Kita ulang balik bacaan daripada ayat pertama sampai ayat ketiga, ya, dengan bacaan berlagu sikit boleh. Okey, baik. Pastikan semua berlagu tak berlagu, kita lagukan juga. Bagi ada lagu sikit. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Masya Allah. Luar biasa Bagus. Ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Masya Allah, boleh jadi imam dah masing-masing. Boleh ganti Ustaz Sebul lah. Okay, baik. Alhamdulillah selesai bacaan kita untuk hari ini. Dan kalau ada apa-apa soalan boleh buka, ya. Kalau ada nak bertanya soalan, kita buka, ya. Sebelum kita habis, tadi ada soalan, ya. Ada jemaah tanya berkaitan dengan tayamum. Berkaitan dengan tayamum waktu sakit. Waktu contoh, waktu kat hospital, ya. Kita buka dulu. Waktu kat hospital sakit, ya. Kemudian anggota tu contohnya dibalut. Contoh tangan tu dibalut sebabnya patah sebagainya lah. Ataupun kaki, ya. Tak boleh berwuduk. Jadi macam mana nak solat? Okay. Dia ada 3 kaedah. Kaedah pertama, kalau waktu sakit ni boleh kongsikanlah, mungkin ada
ada saudara ataupun ada keluarga yang kat hospital, tak tahu nak solat macam mana, sampai tak solat berminggu-minggu. Baik, pertamanya kita boleh bertayamum. Bertayamum macam mana? Gunakan debu tanah. Okey, debu tanah ni macam mana Ustaz? Debu tanah ni adalah tanah yang kering. Contohnya kat luar ni, contoh kat depan ni, tanah tu kering, ada debu kat atas. Kalau contoh motor atau kereta lalu kan, berterbangan debu tu, itu boleh jadi tayamum. Ya, maksudnya apa? Dekat muka bumi Allah ni semua tanah suci, melainkan najis tu zahir nampak. Kita nampak ada anjing lalu berak kat situ, jangan ambil lah. Ya, maksudnya kat situ tak ada anjing lalu ataupun haiwan-haiwan kencing atau apa sebagainya kan. Kemudian tanah tersebut kita boleh guna ataupun sekarang boleh beli. Nak pergi umrah atau haji ada sekarang apa nama debu tayamum tu. Jadi macam mana nak guna? Ya, ada ramai yang salah konsep. Saya pernah tengok dia ambil debu tayamum terletak kat tangan, disapu-sapu letak kat muka. Salah. Ya, tayamum sebenarnya kita kena saya bagi praktikal sikit lah. Kita bagi praktikal sikit. Contoh ni tempat nak tayamum ni. Kita ambil, kalau dekat meja hospital ada meja kan, meja untuk makan tu kan. Contoh kita bayangkan ni mejanya lah. So kita bahagikan dua. Satu tempat ni untuk kita letak debu tu. Kita letak debu. Kemudian dah ready nak bertayamum. Tangan tu pastikan kering dulu Tangan tu pastikan kering. Kemudian kita tekap dua-dua tangan. Tekap dua-dua tangan dekat debu yang kita telah letak dekat tempatnya tu. Lepas kita tekap, kita angkat, kita ketepikan, nipiskan dulu. Nipiskan, kemudian kita sapukan ke wajah, ya, daripada atas. Atas semua sampai bawah ni. Sampai bawah ni. Semua. Maksudnya apa nama hidung. Saya tunjuk contoh kita dah ambil ni. Okey. Macam ni. Kita ambil pada atas. Pada atas, tangan ni bergerak. Letak muka semua. Semua kena sampai atau habis. Sekali je cukup. Kemudian habiskan macam ni. Kemudian tangan dah kena muka tadi ni, kita buanglah kalau ada setihan debu. Kemudian kita tekap sekali lagi, kali kedua. Tekap sekali lagi, kali kedua. Nipiskan dekat tempat sebelah ni. Jangan kita nipiskan kat sini. Jadi tanah tak diguna lagi. Nipiskan kat tepi. Kemudian kita guna tangan kanan dulu. Okey. Caranya macam mana? Tangan kiri ni letak bawah ni. Saya tunjuklah. Okey. Tangan ni tak buka. Saya tunjuk je Ni. Okey, tangan kiri letak bawah tangan kanan. Cuba buat sama-sama. Baru nampak. Depan ni mungkin boleh vertikal. Tangan kiri letak tangan kanan bawah. Kita gerakkan. Gerak. Okey. Kemudian pusing ke atas belakang ni. Buang. Kemudian tangan kanan ni ada lagi tadi tepuk debu tu. Pergi pula tangan kiri. Duduk tangan kiri. Sama juga. Tak sini. Kemudian pusing. Bukan macam ni ni salah. Okey, saya ulang balik Tak nampak? Kalau tak nampak boleh dekat sikit. Okey, sebabnya ni penting kita belajar. Saya tunjuk satu contoh lagi Kita try lagi. Mula-mula untuk tangan. Biasa muka tak ada masalah. Tangan yang biasa orang problem. Mula-mula kita tekap dulu kat meja. Okey. Tekap kat meja, angkat, ketepikan, nipis. Kemudian pusing tangan. Okey, tangan kiri dulu letak bawah tapak tangan kanan. Okey, kemudian kita gerakkan.
Okey, gerakkan sampai siku. Kemudian ini ibu jari ni kita pusing dekat pergelangan ni tangan ni. Apa ni? Kat sini. Pusing. Pusing. Habiskan kat belakang. Macam tu. Pastikan tangan kanan ni tak ada kena tangan kiri tadi. Tapak tangan ni. Sebab ada debu. Kemudian tangan kanan pula sama juga. Letakkan dekat bawah tangan kiri. Bawah tangan kiri. Gerakkan slow-slow sampai jap. Dia tak boleh lepas ya. Contoh tengah buat macam ni kan, gatal, garu dulu. Tak sah Tak boleh putus lah. Tak boleh putus. Dia kena terus jalan. Jalan sampai sini. Sini ni pusing. Pusing. Tolak. Sampai sini. Macam tu. Habis. Selesai, bolehlah sembahyang. Cumanya tayamum hanya boleh digunakan satu solat saja. Maksudnya kalau ada solat fardu subuh, kita tak ketut nak tunggu zuhur ni, boleh sembahyang lagi tak? Tak boleh. Kena ambil tayamum lagi. Itu satu keadaan. Yang kedua, dia boleh ambil wuduk, tapi dia punya tangan dia keresimen. Contoh anggota wuduk kan muka, tangan, kepala dan juga kaki kan. Tiba-tiba muka, tangan kanan, kemudian tangan kiri tak boleh. Tangan kiri nak buat macam mana? Tayamum. Itu cara kedua. Ambil wuduk dulu. Ambil wuduk sampai Allahu Akbar. Jatuh. Tengah rakam ambil wuduk, kemudian tangan kanan, kemudian tayamum. Tayamum untuk tangan kiri, buat cara tadilah untuk tangan kiri. Kemudian sambung untuk kepala dan juga kaki. Yang itu susah sikit lah. Macam mana tak jadi? Maksudnya dia ambil wuduk dekat, gunakan air lah. Gunakan air. Spray ke apa tak kisahlah, gunakan air. Kata tangan kanan ni tak boleh, dia sampai boleh tangan kiri. Dia kata tangan kanan ni yang mana, sampai tangan kiri dah selesai, tangan kanan tak boleh. So tayamum dulu, lepas tu sambung. Sambung wuduk seterusnya. Dua-dua lah dibuat. Mana tayamum tu kena muka dengan tangan juga lah. Tak ada. Tangan saja. Anggota yang tak kena air. Anggota yang tak boleh kena air. Itu cara kedua. Tapi cara kedua ni susah sikit, rumit. Pastikan kering betul. Ada persoalan, Ustaz, kalau contoh tengah ambil wuduk kat muka, tiba-tiba air habis. Lepas tu cari-cari air tak ada. Kemudian tiba-tiba jumpa air lagi. Adakah nak kena ambil dari muka balik? Lepas tu baru tangan? Jawapannya apa? Jawapannya boleh sambung terus. Contoh dah ambil muka, dah ambil tangan, tiba-tiba nak basuh kepala dengan kaki, air habis. Saya cari air tak ada. Kita pergi masjid. Kemudian sambung teruslah kepala, kaki. Sama jugalah dengan tayamum. Kalau tengah sakit kan, kita dah ambil muka, dah ambil tangan kanan, tangan kiri ni kena tayamum. Macam mana caranya? Lap dululah tangan. Tayamum dulu. Tayamum untuk tangan kanan, letak dulu juga, tapi untuk tangan kiri yang disimin. Kemudian ambillah tayamum, sambung balik wuduk tersebut. Jadi yang kedua ni dia susah sikit. Ada perbahasan ulama. Jadi untuk orang yang sakit ni, yang contohnya tak boleh berjalan, boleh guna air botol yang ambil wuduk. Air botol guna air wuduk. Dia boleh, kaki tangan semua sihat, cuma tak boleh berjalan. Sebabnya sakit lah, contohnya macam saya dulu sebelum ni sakit, jadi tak boleh berjalan. Kita guna air, tuang kat cawan, okay? Letak air sikit, kemudian ambil wuduk. Satu kali je cukup. Muka, kemudian tangan dua, kepala, kaki cukup. Ustaz, telinga, telinga sunat, kumur-kumur sunat, basuh hidung sunat. 4 je anggota untuk wuduk. Senang ke susah?
senang. Tapi waktu praktikal nanti, waktu kita tengok orang sakit ni ramai tak buat. So kita yang jadi ejen nanti. Maksudnya kita yang akan jadi penyebar kepada ilmu tayamum dan juga apa nama nak solat ni. Sebenarnya kalau kat hospital, orang hospital ada simpan, kena minta. Kalau kita diam je, macam mana nak solat ni? Tak apalah, balik nanti baru solat. Tiba-tiba meninggal. Kan susah. Meninggal dah lah sakit, tak solat, Allah, habis lagi dosa banyak. Jadi itulah perkongsian. Kalau ada lagi soalan, soalan. Saya nak apa sikit ada. Dulu pernah juga saya belajar bab macam ni. Cuma masa dulu tu dia kata, contohlah kita macam tadi lah ada bekas kan. Tak nak debu tu. Lepas tu start dulu dekat dia kata buat pakar 4. Pakar 4 pada debu yang kita lah tebar tadi. Pakar 4 sebab dia kata tepuk yang pertama tu kita ambil bahagian bawah. Supaya debu ni kadang-kadang kalau kita nipiskan pun dia tak kena pada yang atas. Yang kedua nanti nak untuk tangan, baru kita tepuk yang bahagian atas ni, letak dua atas. Dulu dia cakap itulah. Boleh juga. Jadi dia kata sebab dia tak nak nanti macam kalau letak pada satu tempat, kita bertepuk 2 kali tu. Jadi dia dulu dia ajar, dia kata kalau contoh ambil surat khabar, tentang surat khabar, dia tebar debu, pakar 4. Kemudian dia cakap, okey, kita ambil yang pertama yang bawah. Tepuk, letak dulu yang bawah, nipiskan, buka. Macam tadi kita bersihkan tu, baru tepuk yang atas pula, nipiskan untuk tangan. Itu lagi selamat. Itu dulu saya itu lagi selamat. Sebabnya takut kita nipiskan tu kena sebelah. Boleh, tak ada masalah. Dua-dua boleh guna pakai. Silakan. Atau tidak ni pendapat ni, kita butuh macam biasa je. Kita lalukan aja air tu pada yang tak boleh tu. Boleh ke? Boleh juga. Ni saya tak cerita terang yang ketiga. Saya lupa nak terang ketiga. Yang ketiga pula, kita ambil wuduk, kemudian kita lalukan sahaja anggota tangan kat tempat yang boleh letak. Contoh kita simen sampai sini, siku tu tak ada lagi ruang sikit. So waktu ambil wuduk tu kita basuh jari-jari yang ada sikit dengan pergelangan siku yang ada sikit. Macam tu. Tu cara ketiga. So boleh guna tiga-tiga. Jadi dia punya tempat simen tu nak basuh tak ustaz? Tak payah. Tempat simen jangan basuh. Basuh jari anggota-anggota wuduk. Jari-jari itu diselati kan, apa nama yang sikit-sikit tu. Itu kaedah ketiga. Okay, so boleh kongsikanlah cara wuduk yang terbaik. Tapi yang masa kita sekali itu, itu wuduk ni boleh dibawa ke sembahyang yang kalau cara ketiga tu boleh bawa wuduk ke solat seterusnya lah. Tak ada masalah. Cuma tayamum sekali je. Contoh satu kes lagi, kakinya patah. Contohnya dipotong kaki, so tinggal lutut je. So ambil wuduk dekat lutut tu je lah. Dekat bahagian kaki yang ada tinggal. Contoh tangannya putus, tinggal dia punya sini sikit, bahu dia sikit kan. So sikit je letak, buat syarat. Macam tu. So ada 3 lah cara berwuduk. Kalau kita belajar senang ya. Mungkin hari ni rasa macam tak berfungsi, akan datang mungkin kita jadi orang yang sebarkan pasal ni. Sebabnya sakit ni tak tahu, kalau bukan kita, keluarga kita, isteri, suami, anak-anak sebagainya mungkin akan terkena. Kalau ada yang nanti lepas solat Isyak nanti nak try depan saya tayamum boleh. Sebab tadi saya tengok macam ramai yang salah minggu depan terbawakan debu kan. Saya buat baru ni dekat SMK Serendah, kita guna tepung. Guna tepung. Bedak pun boleh. Tapi tepung tu salah beli. Dia beli tepung jagung, melekat kan. Kata, ustaz ni yang paling murah ustaz. Memanglah murah, tapi melekat. Melekat. InsyaAllah ada rezeki vertikal. So minggu depan Ustaz Asbur dah balik tu? Dah balik belum? Pergi bila?
Ustaz, Dia sampai 16 hari bulan. dah pergi ya? Dia sampai 16 hari bulan ni. Oh, so minggu depan tak ada lah Ustaz Zubairi. Kan ada? Baru balik pun balik mana. Baru balik. Nah, ikutlah kalau contoh nanti maklum lah kat saya pukul kita nak sambung kelas. Untuk makluman, minggu akan datang kita masuk suratul kafirun, berkaitan dengan orang kafir. Kita akan kenal kenapa surah Al-Kafirun yang Allah Ta'ala turunkan dekat baginda. InsyaAllah sama-sama baca doa tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Assalamualaikum.